Mungkin ada yang kini berfikir, oh ya, saya ada masalah tersebut, ataupun saya rasa ibu atau nenek ataupun isteri saya ada mengadu masalah sebegitu. Apakah yang perlu kita lakukan? Pertama sekali, doktor yang merawat akan bertanya dengan lebih lanjut mengenai sejarah penyakit sukar kawal kencing. Berapa lama penyakit itu telah dialami, berapa seriuskah penyakit tersebut. Selain itu, doktor juga akan bertanya adakah anda mengalami masalah kesihatan lain yang mungkin berkait ataupun boleh menjadi penyebab kepada masalah sukar kawal kencing. Doktor juga akan melakukan pemeriksaan fizikal, memeriksa bahagian abdomen iaitu bahagian perut dan juga bahagian pinggul, bahagian pelvik dan juga bahagian peranakan untuk memastikan semuanya berada dalam keadaan normal ataupun sekiranya tidak, apakah situasi yang boleh disarankan kepada puan-puan untuk mendapatkan rawatan yang lebih lanjut. Doktor juga akan memohon kepada pesakit untuk melakukan diari pundi kencing. Diari pundi kencing merupakan satu catatan yang dibuat oleh pesakit selama 3 hari. Di dalam jadual tersebut, doktor akan menyarankan anda menuliskan kuantiti air yang diminum selama 3 hari mengikut masa yang ditetapkan oleh anda sendiri. Diari tersebut merupakan satu cara objektif untuk para doktor mendapatkan gambaran yang lebih lanjut mengenai masalah sukar kawal kencing yang anda alami. Doktor akan memformulasi apakah tindakan seterusnya, apakah pemeriksaan yang perlu dilakukan. Contoh-contoh pemeriksaan makmal yang boleh kami tawarkan adalah seperti sampel air kencing untuk mengetahui adakah pesakit tersebut mempunyai masalah sukar kawal kencing kerana jangkitan pada saluran kencing, dan seterusnya kami juga akan memohon pesakit untuk mendapatkan X-ray, mungkin juga imbasan ultrabunyi iaitu ultrasound, CT scan, MRI dan seterusnya, sejenis pemeriksaan khas yang disebut sebagai urodynamics. Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut tidak wajib untuk dilakukan oleh semua pesakit. Doktor yang merawat akan memilih pemeriksaan yang dirasakan paling sesuai dan paling tepat yang perlu dilakukan oleh pesakit tersebut bagi mendapat diagnosis yang sepatutnya. Setelah doktor menjalankan pemeriksaan, doktor akan menyarankan apakah rawatan yang boleh diberikan kepada pesakit tersebut. Rawatan boleh dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu sama ada rawatan bukan pembedahan ataupun rawatan daripada segi pembedahan. Sekiranya pesakit tersebut datang pada peringkat awal, selalunya doktor akan menyarankan rawatan bukan pembedahan. Pertama ialah perubahan gaya hidup. Ingin saya nyatakan di sini, jika seseorang itu minum banyak minuman yang mempunyai kafein yang tinggi seperti kopi, teh, ini akan menyebabkan pundi kencing menjadi aktif. Bila pundi kencing menjadi aktif, ini akan menyebabkan rasa tergesa-gesa untuk ketandas itu sukar dikawal. Oleh itu, sekiranya boleh kurangkan pengambilan air yang mempunyai kafein yang tinggi. Selain itu, kami juga akan menasihatkan pesakit untuk mengurangkan berat badan. Ini kerana sekiranya seseorang itu mempunyai berat badan berlebihan, lapisan lemak selalunya berada di bahagian perut. Lemak ini akan duduk di atas pundi kencing dan menyebabkan tekanan kepada pundi kencing. Tekanan inilah yang menyebabkan saiz pundi kencing itu menjadi lebih kecil dan perasaan tergesa-gesa untuk ketandas itu akan lebih ketara. Kami juga boleh menyarankan anda untuk berjumpa dengan pakar fisioterapi. Pakar fisioterapi akan mengajar cara-cara untuk melakukan senaman Kegel, iaitu sejenis senaman kemud untuk menguatkan otot di bahagian pinggul. Ini merupakan satu senaman yang sangat bagus untuk golongan wanita yang sudah melahirkan anak, kerana ini akan membantu anda untuk menguatkan otot bahagian pelvik. Seterusnya, setengah pesakit kami sarankan untuk membuat latihan pundi kencing. Latihan pundi kencing ialah di mana kita menasihatkan pesakit untuk ketandas setiap 3 jam ataupun 4 jam. Seterusnya, bagi wanita yang sudah putus haid, rawatan seperti krim estrogen yang disapukan di bahagian bawah, iaitu di bahagian salur kencing, juga boleh membantu bagi mengatasi masalah sukar kawal kencing. Sekiranya seseorang itu menghidap penyakit overactive bladder, doktor juga boleh memberikan ubat-ubatan yang sesuai bagi mengawal pundi kencing tersebut. Sekiranya organ peranakan jatuh, doktor akan merujuk kepada pakar sakit puan untuk rawatan yang seterusnya, seperti memasukkan pessary ataupun alat sokongan.